Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati juga tuan imam dan barisan AJK Surau Al-Ittifaq. Alhamdulillah, pada malam ini saya nak mengajak pada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita melihat tentang syarat sah sembahyang. Syarat, bila sebut tentang syarat sah sembahyang, salah satu daripadanya adalah menjaga batasan aurat. Bagi orang lelaki dan juga orang perempuan ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Dan batasan dalam aurat, dalam solat, di luar solat, kita bahagikan kepada 4 perkara yang kita akan bincangkan. Perkara yang pertama sekali, aurat lelaki secara mutlak. Maksud secara mutlak dalam solat dan juga di luar solat. Dalam solat dan di luar solat maksud saya adalah di hadapan perempuan yang ajnabiyah, maknanya yang bukan mahram dengan dia, perempuan yang bukan mahram. Begitu juga hamba, tidak ada hamba pada zaman sekarang. Hamba iaitu hamba di dalam solat. Hamba aurat dalam solat sama seperti kaum laki-laki. Apa dia? Iaitu di antara pusat dan juga lutut. Pusat dan juga lutut, inilah aurat lelaki sama ada di dalam solat ataupun di luar daripada solat. Maka jelas kepada kita, seseorang yang buat wali melaksanakan tawaf bagi seseorang kanak-kanak yang sedang berihram. Bila budak umur 1 tahun, 2 tahun, kita buat umrah untuk dia, haji untuk dia, bila kita buat tawaf, kita akan dukung dia sekali. Kita akan dukung dia. Bila dukung, kita jaga batasan aurat dia. Dia mungkin tak tahu nak tawaf, dia tak tahu nak pusing, kita dukung dia. Dan pada ketika itu pastikan auratnya tertutup dengan baik antara pusat dan juga lutut. Sebab pakaian yang berihram ni kadang-kadang agak susah untuk kita jaga batasan aurat. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, auratul mu'min ma baina surratihi ila rukbatihi. Aurat seorang mukmin adalah antara pusatnya dan juga lututnya. Sabdaan Nabi juga, auratul rajul ma baina surratihi ila rukbatihi. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, dia kata Nabi SAW bersabda, "Idza zawwaja ahadukum 'abdahu aw amatahu aw ajirahu fala yanzuru ila shay'in min 'auratihi fa inna ma tahta surrah ila rukbah 'aurah." Apabila salah seorang di kalangan kamu nak mengahwinkan hambanya, hamba lelakinya atau hamba perempuannya, maka dia tak boleh lihat sesuatu daripada auratnya. Maka kerana sesungguhnya apa yang antara pusat dan juga lutut itu adalah auratnya, tak boleh dilihat. Dari sudut literal, kalau kita lihat maksud antara pusat dan juga lutut, pusat tak termasuk, lutut pun tak termasuk. Dan daripada Ali karramallahu wajhah, dia kata Nabi SAW bersabda, asfala surrah wa fawqa rukbataini minal aurah. Hadis ini lebih jelas daripada Sayyidina Ali, iaitu Nabi SAW bersabda, bawah pusat dan atas lutut. Pusat, bawah pusat, lutut, atas lutut, itu adalah sebahagian daripada aurat. Cumanya dari segi hukum, pusat dan lutut juga adalah wajib ditutup. Pusat dan juga lutut wajib ditutup kerana sesuatu perkara yang wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dalam qawaid fiqhiyah ada disebutkan sesuatu perkara yang wajib tidak akan sempurna perkara yang wajib melainkan dengannya, maka dihukum juga adalah wajib. Pusat dan juga lutut. Pusat sehingga lutut. Bila sebut daripada pusat sehingga lutut,
lutut tak termasuk, pusat pun tak termasuk. Tapi perkara yang wajib tak sempurna melainkan mesti dengan dia, maka hukum jadi wajib juga, pusat dan juga lutut. Sama juga mengambil wuduk, daripada basuh muka, basuh tangan, tangan sehingga ke siku, siku tidak wajib basuh. Tapi dalam qawaid fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, perkara memang dari segi bahasanya daripada tangan sampai ke siku, siku tidak wajib sebab siku tak termasuk tu. Tapi perkara yang wajib tak akan sempurna melainkan dengan dia, maka hukumnya wajib. Jadi siku asal tidak wajib basuh, sebelum siku itu wajib. Tapi disebabkan perkara yang wajib, iaitu basuh tangan tadi, tak akan sempurna mengambil wuduk melainkan kena juga basuh siku. Jadi hukumnya adalah wajib. Hukum dia adalah wajib. Jadi maksudnya mengambil wuduk daripada tangan sampai ke siku, siku tu wajib basuh. Bahkan dalam hadis Nabi kata lebihkan basuhan. Basuhan kita panggil, dalam hadis Nabi dipanggil sebagai ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil ni maksudnya cahaya di akhirat nanti Nabi kenal umat dia. Sebab kita lebihkan bahagian wuduk. Bila maksud lebihkan bahagian wuduk kita, bila kita basuh muka, sepatutnya daripada ubun-ubun ni, tempat tumbuh rambut ni, sampai ke dagu bawah ni, sampai tulang dagu bawah ni. Tapi kita lebihkan sampai bawah, lebihkan. Yang bahagian kepala sampai ke ubun-ubun ni, permulaan tumbuh rambut kita lebihkan sikit. Tepi pun kita lebihkan sikit. Sampai ke bahagian telinga sikit. Kemudian basuh tangan dan juga kaki kita lebihkan. Itu hukumnya sunat. Sebab Nabi akan kenal umat dia melalui ghurrah wa tahjil. Maksudnya lebihkan basuhan wuduk pada muka, tangan dan kaki. Tangan ni disunatkan basuh sampai mana? Sampai ke bahu. Tapi bukan sebab dia was-was, tak. Memang disunatkan lebihkan basuhan. Kalau lebihkan daripada siku sikit pun okey dah. Ataupun lebihkan separuh sampai bahu lengan atas, itu pun masih disunatkan. Bukan termasuk dalam pembaziran air, tak. Dia tidak membazir air. Bahkan dia adalah disunatkan lebih. Basuh kaki sepatutnya sampai berkulali je, di separuh betis, itu yang disunatkan. Ataupun atas daripada betis. Tapi jangan sampai tersingkap lutut lah. Sebab sebahagian kita bila ambil wuduk ni, dia angkat kain pelekat sampai nampak lutut. Bila nampak lutut dipanggil aurat berdosa lah. Sebab aurat lelaki dengan lelaki adalah pusat sampai lutut secara umumnya, daripada pusat sampai lutut. Begitu juga kita naik kenderaan motor, naik motor terutamanya, jagalah bila pakai kain pelekat, maka janganlah tarik tinggi sangat sampai nampak lutut atau apa, itu aurat. Bagi perempuan pakailah stokin. Bila naik kenderaan motor, maka pakailah stokin, ataupun bila dah pakai jubah, pakai kain dalam ataupun seluar, lebih mudah seluar, supaya tidak menampakkan aurat. Ini jalan nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau, tapi aurat terbuka, terdedah ketika naik kenderaan. Sama juga kaum lelaki-lelaki bila nak pergi ke masjid, ke surau, terangkat kaki ni sampai ke lutut, nampak lutut. Bila nak ambil wuduk, buka angkat kain tinggi sampai ke bahagian lutut. Jadi perkara ni tak sepatutnya berlaku lah. Ada satu kawasan, satu perkampungan saya pergi, setiap kali azan nak ambil wuduk, semua buka baju, hanya pakai kain pelekat je. Saya bawa kawan saya, terkejut dia. Dia kata ni baru pertama kali perkampungan yang saya bawa dia, setiap kali dah habis azan maghrib ni, nak masuk azan isyak, semua ramai-ramai pergi tempat wuduk, kolah wuduk, semua buka baju, tinggal kain pelekatnya. Sebab selalu kalau di kawasan kita mana ada orang buka baju nak ambil wuduk, tapi dia orang buka baju. Buka baju tak buka baju tidak jadi masalah lah. Tidak jadi masalah. Cuma nak bagi tahunya, biarkan wuduk kita tu sempurna dan jaga batasan aurat dengan baik. Saya nak bawa beberapa cerita pada malam ini mengenai dengan aurat pada telekung wanita.
aurat yang wajib ditutup di dalam solat, Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan pandangan yang mu'tamad lah dalam mazhab Syafi'i, iaitu yajibu satru a'lahu as-satir awil musalli bidalil qawlihi auratihi al-ati wa jawanibihi la asfalih li'usrihi. Wajib tutup, wajib bagi orang yang solat menutup aurat yang boleh kelihatan, yang boleh kelihatan daripada atasnya, daripada bahagian tepinya, bahagian keliling lah, kiri kanan tepi, bukan daripada bahagian bawah. Maksudnya bila kita semayang, kadang-kadang ada yang tak butang dengan baik. Tempat butang baju Melayu ada 3, ada 4, dia tak butang langsung, dah lah tak butang, kemudian tak pakai singlet dalam. Bila dia rukuk sujud akan terbuka, kemudian perut pula besar, boncit, dia tak pakai kain pelekat atas pusat, tak pakai seluar atas pusat, bawah pusat. Bila rukuk, bila sujud, dapat dilihat, dapat nampak daripada bahagian atasnya. Bila kita buka collar semayang, tak kancing dengan elok butang, kita rukuk sujud, nampak dalam perut kita ataupun bahagian dalam, maknanya nampak aurat kita lah, maka semayang tak sah. Ni yang saya petik daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor lah. Sebab baru-baru ni di medsos pun ada berlegar cerita mengenai ni, yang mengenai aurat ni, aurat telekung wanita. Sebab kadang-kadang perempuan ni, mereka, yalah, ada sebahagian tu masih lagi nak memakai telekung solat. Tak apa, sebagai menyempurnakan solat. Cuma bila telekung ni, orang Melayu kadang-kadang telekung dia besar, bila dia rukuk, dia akan kembang, tambah-tambah lagi kipas tolak, telekung dia besar. Dalam tak pakai baju dengan sempurna, maksud tak pakai baju sempurna, tak tutup aurat dengan sempurna, pakai baju kadang nampak leher. Kemudian bila rukuk, telekung tu dia akan terbuka. Bila terbuka, boleh nampak aurat daripada bawah yang tak diambil kira, la asfalihi li'usri, bawah tidak diambil kira, bukan bawah telekung, bawah kain yang bawah tu, kain kita yang bawah. Seseorang solat, kemudian kita duduk saf nombor 3, dia duduk saf pertama, kita nampak lutut dia, nampak aurat, maka semayang dia tak sah lah. Semayang sah walaupun kita nampak lutut dia, sebab nampak daripada bahagian bawah itu dimaafkan, tidak membatalkan solat. Daripada bahagian atas, daripada bahagian kiri dan kanan, itu membatalkan solat. Cumanya bila berlaku seperti ini, ada orang tanya, kalau tak ada orang tengok, bukan ada orang lihat, tak ada orang lihat, nampak, boleh nampak ke tak boleh nampak? Kalau ikut memang tak ada orang lihat, takkanlah kita nak semayang orang nak tengok pusat aurat kita, memang tak ada orang lihat pun. Cuma adakah boleh, terutama baju Melayu Johor, dia tak ada collar. Bila tak ada collar, dia ada butang satu je, lubang satu, kemudian tengah-tengah tu dia ada lubang lagi, dia ada lubang, kemudian butang atas satu. Bila kita rukuk tak pakai singlet apa, boleh nampak tu pusat kita, lubang tengah-tengah. Bila kita rukuk sujud, boleh nampak aurat kita ke pusat, kalau dia tak pakai kain atas daripada pusat lah. Kalau dia pakai kain atas daripada pusat, tidak jadi masalah. Ada sebahagiannya di kalangan kita juga semayang, dia tak pakai seluar dengan baik, maksudnya baju, t-shirt, singlet tak labuhkan dengan baik. Kan trend zaman sekarang ni suka pakai yang singkat. Bila singkat, pakai ngam-ngam je, ngam-ngam dengan dia punya tempat kancing seluar je. Jadi bila sembahyang ni, sujud, nampak lorah belakang. Orang laki-laki lah cerita, nampak lorah belakang. Bila nampak, maka hukumnya tak sah, sebab dia aurat. Aurat ni maksudnya pusat sampai lutut. Pusat tu bukan pusat saja, pusat dan sekeliling dia lah belakang, pusat dan sekelilingnya belakang, itu dipanggil aurat.
Bila kita nampak lurah punggung, itu dah bawah ada pusat lah. Nampak sebahagiannya, nampak belakang sikit, dekat-dekat nak punggung lah, itu pun aurat juga. Hukum bagi kita, wajiblah kita bagi tahu. Benda yang batalkan solat wajib kita bagi tahu. Wajib kita bagi tahu. Dia nak terima tak nak terima, terpulang pada dia. Cuma bagi tahu dia, saya yang semenjak saya belajar ni, saya aurat kita pusat sampai lutut. Semayang saya dengar ustaz mengajar pun pusat sampai lutut. Jadi kalau nampak yang bahagian belakang ni boleh batal semayang. Itu je lah. Kalau dia rasa, kemudian kita bagi tahu tadi, tuan semayang dia nampak bahagian belakang ni. Jadi kalau dia nak terima, terima. Tak nak terima tak apa. Sebab kita dah bagi tahu dia dah. Menjadi satu kewajipan. Menjadi kewajipan untuk kita bagi tahu dia. Sama juga kita makmum, bila nampak taik cicak kat imam, kaki imam, maka wajib. Apa yang wajib? Wajib kita bagi tahu. Cuma tak boleh bagi tahu dalam semayang. Nak bagi tahu macam mana? Kena niat mufaraqah lah, tak payah ikut imam. Sebab kita nampak najis tu. Cuma lepas semayang wajib bagi tahu, wajib lah. Sebab apa wajib? Sebab perkara yang batal solat kita wajib bagi tahu. Supaya dia tahu. Berbeza dengan bab puasa tau. Bab puasa, kalau bulan puasa siang, tengok dia tengah konyah roti. Dia ada dua situasi. Kita lihat orang tersebut ni adalah orang yang warak ke orang yang biasa. Kalau orang yang warak, kita tahu dia ni memang orang baik, semayang jemaah, orang yang baik, memang jaga semayang semua. Cuma kita nampak pagi bulan Ramadan dia tengah makan roti, tak wajib kita tegur dia. Sunat untuk kita tegur, tidak menjadi kewajipan. Sebab itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia lah, untuk dia sarapan pagi. Walaupun pada bulan sepatutnya orang tak boleh makan, sebab dia terlupa, dia makan. Sunat untuk kita tegur. Tapi orang yang kita nampak keadaan dia dengan seluar jinnya koyak bahagian lututnya, dengan kemudian dengan rantainya, sarapan waktu pagi makan roti, wajib kita tegur. Wajib. Sebab dia termasuk perkara mungkar. Orang yang kita tahu dia orang baik, yang selalu jaga semayang, takkanlah dia nak tinggal puasa. Jadi itu tak termasuk perkara mungkar. Itu bukan mungkar, dia terlupa. Memang kita tahu takkanlah semayang jemaah pun jarang tinggal, takkanlah puasa yang wajib dia nak tinggal. Maksudnya dia makan itu adalah disebabkan terlupa. Wajib tegur? Tak wajib tegur, sunat je tegur. Tapi bila orang yang mana dengan rantainya, dengan seluarnya koyak bahagian paha, bahagian lutut, kita wajib tegur. Sebab dia memang sengaja. Selalunya orang macam tu dia memang sengaja lah. Jadi hukumnya wajib, sebab dia menegah kemungkaran. Menegah kemungkaran tu wajib. Okey, jadi kalau kita lihat orang yang tengah semayang nampak bahagian belakang, kalau dia nampak bahagian belakang dia pakai boxer ataupun pakai singlet yang tak nampak kulit, tak apa. Dia pakai seluar, pakai singlet yang singkat, tapi dalam tu ada lagi baju, ada lapisan kain lagi. Baju dia ataupun boxer dia pakai apa? Tinggi boxer dia. Boxer yang tidak nampak warna kulit lah. Itu tidak batal semayang. Sebab syarat sah semayang ni, syaratnya dalam menutup aurat adalah perkara tersebut suci. Pakaian kita tidak ada najis. Itu yang pertama. Pakaian, badan dan juga tempat. Yang kedua adalah tidak nipis pakaian kita tu. Makna pada pusat dan lutut tu tidak nipis, tidak tembus lah. Maksud nipis ni makna dalam situasi biasa. Kalau kita tengok situasi biasa, dia jalan, nampak kulit ni nipis sangat ni. Tapi kalau dia duduk bawah pancaran lampu, contohnya dia jadi imam, duduk bawah lampu pula, nampak dalam, sah semayang makmum? Sah lah. Sebab apa sah? Dia nampak kulit warna dalam kaki dia. Tak apa, sebab dia duduk bawah lampu. Tapi kalau ikutkan biasa, kalau dia duduk tengah-tengah ni, jauh dari lampu, memang tak ada nampak kulit. Cuma dia duduk bawah lampu tu nampak kulit, itu tak apa. Sebab kain tu dikira kain tebal. Cuma bila kena cahaya,
Bila kena cahaya bukan kata kain warna putih. Kain warna biasa pun kalau tuan-tuan duduk dekat depan pintu sliding tu, kalau tengah matahari naik, tuan-tuan akan nampak bayang-bayang dekat dalam kain tu, orang yang sedang pakai kain. Walaupun kain dia tebal. Jadi kita nak bagi tahunya, perkara ni taklah semua orang tahu. Bukan tak semua orang tahu. Maksudnya diberi pendedahan semenjak sekolah rendah, sekolah menengah. Orang yang belajar sekalipun dalam bab pendidikan Islam pun tak semesti dia tahu. Orang yang belajar, sebab kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, bab semayang, bab-bab menutup aurat, kita tak belajar terperinci sampai ke tahap kalau kita rukuk nampak aurat boleh tembus daripada atas, nampak tak daripada atas. Kita tak belajar sampai tahap tu. Yang kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, apa dia? Iaitu batasan aurat pusat sampai lutut, laki-laki. Perempuan semua melainkan muka dan juga tapak tangan. Tu je lah. Yang tentang sembahyang ni, kalau pakai telekung longgar, kalau boleh nampak dalam, dia pakai baju kelawar pendek, lengan pendek. Kemudian dia pakai telekung semayang. Bila dia semayang, telekung terbuka luas, bahagian bawah boleh nampak, maka tak sah semayang dia. Sebab itu bila telekung yang besar, kita kena kapitkan dia. Kapit tu maknanya jangan bagi dia kembang. Macam collar juga. Bila collar kita ni tak pakai butang, dia akan jadi besar kembang lah. Bila kita rukuk, dia akan jatuh ke bawah. Bila kita sujud, dia akan jatuh ke bawah, nampak aurat kita. Jadi kita perlu jaga. Sebenarnya bila kita tutup aurat dengan sempurna, kita tak perlulah untuk pakai telekung. Telekung ni untuk menyempurnakan semayang aja. Nak sempurnakan tutup aurat lagi. Tapi kalau kita dah tutup aurat, kita dah pakai telekung dengan baik. Jaga aurat semua, dan pergelangan tangan pun kita kancing semua. Memang tidak nampak aurat. Secara kebetulan memang dah ada wudu. Masuk masjid terus semayang je lah. Tak perlu telekung, tak perlu ambil wudu apa dah. Sebab dia dah ada wudu. Dan tak payah pakai kain ke apa, dia dah pakai stocking semua dah. Stocking yang tak nampakkan warna kulit lah, maksud saya. Sebab sekarang banyak jenis stocking. Stocking yang nampak warna kulit pun ada. Walaupun warna gelap, tapi gelap yang jarang-jarang boleh nampak warna kulit, ada juga. Okey. Kemudian beliau juga, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami, menjelaskan kesukaran yang dimaksudkan adalah tidak wajib menutup bahagian bawah. Bahagian bawah tu adalah bahagian bawah sekali, sama ada seluar ataupun kain. Zaman dulu semayang, orang perempuan, dia pakai telekung daripada atas sampai bawah terus. Maknanya itulah telekung, itulah jubah, terus dia pakai daripada terus sampai bawah. Cuma zaman kita ni lebih banyak dibelah dua. Kain-kain yang pakai telekung semayang, dia bahagi dua. Jadi bila bahagi dua, bahagian bawah pun ada dua. Satu bahagian bawah kain, satu bahagian bawah telekung semayang. Zaman dulu satu je, dia daripada atas terus tutup ke bawah. Maka dimaafkan kalau terlihat bahagian bawah, tak dimaafkan lihat bahagian atas ataupun tepi. Jadi bahagian bawah tu satu je, dia tak ada bahagi dua macam kain ataupun telekung, tak ada, dia terus daripada atas sampai bawah. Okey. Kemudian lau ittasa'a, dapat difahami daripada ibarat Ibnu Hajar Al-Haytami sebentar tadi, kalaulah dia punya kam ni, lengan baju ni dia besar, fa arsalahu bihaisu tura minhu auratuhu, kalau besar sangat sampai dia angkat takbir tu, kita angkat takbir macam ni, kan ada lubang atas, boleh tembus sampai nampak bahagian pusat ni, sebab dia besar. Ni kalau jubah ni yang saya pakai, dia sekat sampai lengan je, tak adalah besar. Walaupun depan nampak macam besar, tapi dia sekat sampai sini. Kalau tuan-tuan lihat pun hanya lihat sampai tangan je. Tapi kalau kita pakai lengan yang besar, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia angkat takbir, boleh nampak bawah, boleh tembus nampak. Walaupun atas mana ada orang nak tengok, bukan kira ada orang nak tengok ataupun tak,
boleh nampak ataupun tak. Bukan ada orang lihat ke tidak, boleh nampak ke tak. Kalau boleh nampak maka tak sah. Sebab tu orang perempuan bila dia semayang kena pastikanlah pergelangan tangan tutup ataupun lebihkan sikit. Ataupun kalau ada butang, kita butangkan. Zaman dulu kalau cikgu tulis papan hitam ni, kalau yang jaga batasan aurat, dia tulis tu, dia akan pegang baju dia. Dia akan pegang. Kalau ada kancing tak apalah. Kalau tak ada kancing pun pakai apa? Inner yang tutup. Dia pakai juga baju tapi dia pakai inner dalam. Itu tak apa. Kalau yang tak pakai apa-apa, dia tulis guna pen kat papan hitam, dia dia akan pegang baju dia. Untuk perempuan lah. Kalau laki tak apa, laki dia tulis je lah, dia bukan ada batasan aurat apa. Sebab tangan dia tidak dikira aurat orang laki-laki. Laki-laki pusat sampai lutut. Okey. Kalau lengan dia besar, dilihat dari tepi lah. Bukan dilihat daripada atas, daripada tepi. Kita angkat takbir Allahu Akbar, daripada tepi dia boleh nampak. Sama ada tepi kita, kalau pakaian koyak pun sama. Pakaian kita bahagian bawah ketiak ni koyak besar sikit. Koyak besar tu kalau kita lihat bahagian tepi ni, boleh nampak tak pusat kita. Kalau kita rasa was-was, nampak ke tak ni, rasa macam nampak. Tuan-tuan angkat je kain pelekat tu, tuan-tuan, ataupun seluar tu angkat atas pusat, bagi tinggi. Okey lah. Kalau bagi tinggi, kalau nampak pun tak apa, sebab tuan-tuan dah tutup pusat lah, bahagian atas pusat dah tutup. Cuma pesanan saya bukan kata aurat tu bukan pusat saja tau, pusat dan keliling pusat lah. Maksud pusat, keliling sampai belakang. Jangan pula tuan-tuan angkat seluar tu, angkat tutup pusat je. Lepas tu yang bahagian kiri kanan ni, dia tidak sama. Maknanya seluar kiri kanan bawah londeh sikit, cuma tutup pusat je. Dia maksud saya pusat sampai ke bahagian belakang. Kena tutup. Okey. Kemudian kita lihat dalam masalah ini sebenarnya kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Dalam masalah telekung, kita panggil telekung potong. Sebab zaman dulu satu je, daripada atas terus pakai sampai bawah. Bila sebut tentang telekung potong ni, menurut fiqh dalam mazhab Syafi'i, menurut ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i terutamanya, sebelum tu saya suka ingatkan mengenai yang saya bincangkan pada malam ini, berlegar sebelum ini pada minggu yang lalu, mengenai dengan Jabatan Mufti Negeri Selangor lah, telah membahaskan perkara ni dan keluar dalam laman website dia mengenai dengan aurat wanita yang memakai telekung semayang. Dilihat daripada bahagian bawah telekung tidak dikira bahagian bawah yang sebenar, maka perlu dijaga batasan auratnya. Itulah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Namun ada sebahagian pihak yang kurang berpuas hati. Yang kurang berpuas hati ni ada beberapa golongan lah. Golongan yang pertama sebab dia golongan biasa, golongan masyarakat biasa yang kurang ilmu pengetahuan dalam mazhab Syafi'i. Jadi lebih banyak berbicara, lebih kuah dari sudu dari kuah. Dia berbicara lebih tapi ilmu dia kurang. Bila sebut Jabatan Mufti Selangor, mesti dia dah buat kajian. Itu yang pertama. Yang keduanya, sesetengah ilmuwan yang tersalah faham terhadap teks turas dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Sebab jelah bila sebut dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kitab-kitab dulu dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang ibarat dia dalam bahasa Arab lah, ibarat dia kadang-kadang agak pemahaman yang sebenar jauh daripada apa yang kita maksudkan. Kita ingat ke rupanya sebenarnya maksud dia adalah B. Begitu. Dan yang ketiganya, golongan yang menolak jawapan tersebut kerana mereka mendakwa pandangan ini tidak berdasarkan dalil yang sahih, tidak ada dalil daripada Nabi. Okey. Nanti kita akan sebutkan dalil daripada Nabi, dalil hadis yang sahih.
dalil dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan jika aurat lelaki atau perempuan yang terlihat melalui bahagian atas pakaian ataupun iaitu bahagian collar baju ni, ataupun bahagian di tepi-tepi ni, sama ada di lengan dia ke apa ke, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun bahagian bawah baju ataupun bawah telekung, tak kira lelaki ke perempuan. Kalau sebut telekung perempuan lah, kalau lelaki mungkin kita kata bawah baju. Kalau dia semayang, baju dia kipas tolak jadi besar, jadi baju dia memang dah besar dah. Bila kipas tolak dia jadi kembung besar. Bila kembung, sebab kipas dekat dengan dia, kembung besar. Bila kembung besar kita tutup lah, jangan bagi dia kembung besar. Sebab bila dia kembang besar, dilihat daripada bawah baju nampak pusat kita, maka batal semayang. Sebab bawah yang dimaafkan dalam mazhab Syafi'i, bawah dilihat daripada kain ataupun seluar yang saya sebutkan tadi. Bila mana seseorang tu sujud, orang belakang nampak lutut dia, nampak dia sedang, bila kita sujud kaki kita kan buka sikit, bila kita sujud disunatkan lebih kurang sejengkal antara perbezaan kaki kiri dengan kaki kanan, jarak dia. Jadi orang duduk belakang nampak lutut tu, tak apa daripada bawah. Tapi bawah baju itu tidak dimaafkan, kena tutup. Cuma dalam laman website Pejabat Mufti Negeri Selangor ni, dia kata kalau sebelum ni perempuan dah semayang macam tu lah, dengan pakai baju kelawar dia, pakai telekung, bila pakai baju kelawar mana tak menutup aurat dengan sempurna lah. Kemudian dia pakai telekung, bila sujud nampaklah bahagian bawah telekung tu aurat dia. Bila sebut telekung, orang Melayu kan dia besar telekung dia. Jadi apa yang perlu, adakah perlu qada balik semayang dulu? Maka tidak perlu qada. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu qada. Kemudian semayang dulu sah tak? Dikira sah lah, sebab dia tak tahu. Sebab perkara ni perkara yang tersembunyi di kalangan orang-orang biasa, mereka tak tahu. Melainkan orang belajar aja tahu. Jadi bila tak tahu dia tak perlu qada lah. Dikira semayang dia sah, dikira sah lah sebab dia tak tahu. Tapi sekarang kalau dah tahu, maka wajib tutup. Sama juga bila dalam bab nikah ni, mungkin dia tak tahu perkahwinan yang sah sepatutnya begini. Dia memang tak tahu, dia tak ada ilmu pengetahuan langsung. Jadi bila dia menikah, dia ingatkan nikah macam ni sah, dia pun menikah, dia pun tak tahu. Memang duduk kawasan jauh daripada bandar, dia memang tak tahu langsung. Bila dibicarakan, hakim kata apa, okey lah, dia pun dah mempunyai 3 orang anak dah, tapi nikah dia tak sah. Sebab dia tak cukup syarat, dia tak ada wali, tak ada saksi, tapi dia menganggap perkara tu sah. Lelaki tu setuju, perempuan pun suka, sah. Bagi dia lah, dia kata sah. Jadi dah lahir anak 3 orang dah. Maka bila dibicarakan, hakim lihat macam mana, dikira sah ke tak sah, maka hakim kata sah. Sebab hakim kata tak sah. Bila tak sah, maknanya kena nikah balik. Lepas tu yang anak 3 orang yang dah lahir tu, adakah boleh binkan dengan ayah dia? Hakim kata tak sah, boleh bin, dipanggil wati syubhah. Itu dipanggil wati syubhah. Wati syubhah ni, walaupun kita panggil seperti zina lah mak ayah dia, sebab perkahwinan tak sah, tapi disebabkan dia tak tahu, dah dibicarakan di mahkamah, hakim kata sah. Bila sah, 3 anak tu dipanggil wati syubhah. Wati syubhah ni term lah, term dia dipanggil wati syubhah. Walaupun dari sudut zahir kita nampak macam anak zina, sebab hakim kata perkahwinan tak sah, tapi anak boleh dibinkan kepada ayah dia sebab wati syubhah. Kemudian hakim kata kena nikah balik. Mana boleh dibinkan dengan ayah dia, sebab hakim kata dia memang tak tahu, dia memang jahil sangat, dia memang tak tahu. Tapi bila hakim kata kena nikah balik, dia tak nak nikah balik. Bila balik tempat dia tak nak nikah, lahir anak lagi, anak keempat dan kelima. Maka anak keempat dan kelima itu tidak boleh dibinkan dengan ayah dia. Dia bukan wati syubhah dah. Sebab apa bukan wati syubhah? Sebab dia dah tahu, hakim dah bagi tahu dah, nikah kamu tak sah, kamu kena nikah balik. Tapi dia tak nak nikah balik. Maka persetubuhan yang berlaku lahir anak keempat kelima bukan wati syubhah. Itu memang zina betul. Itu memang dipanggil zina. Yang
sebelum ni sebab dia tak tahu. Bila dia tak tahu tak apalah. Tapi bila hakim dah kata tahu, hakim dah bagi tahu, maka dia dah tahu, maka wajib dia nikah balik. Kalau dia tak nikah juga sebab degil, lahir anak keempat kelima, itu bukan lagi waqti syubhah, itu adalah dipanggil sebagai hasil perzinaan. Dia kalau anak yang tidak sah taraf ni, kita boleh bin dengan apa-apa nama Allah lah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ataupun kita bubuh nama saja. Nama dia saja pun boleh. Contoh nama dia Muhammad je lah. Tapi kalau bubuh nama Muhammad saja dalam IC, orang akan rasa pelik lah. Orang akan pelik, dan kemungkinan orang akan bersangka buruk dengan dia. Maknanya dia ni mungkin anak zina ni. Ataupun boleh juga bin dengan ibu dia. Tapi kalau bin dengan ibu pun pelik juga. Muhammad bin Zainab. Zainab. Pelik. Jadi bila bubuh nama, pilihlah nama-nama Allah tu banyak. Abdul Razak, Abdullah, semua tu kita boleh bubuh. Untuk sebab kita nak bagi tahu ayah yang sebenar dia tidak layak untuk tidak layak anak tadi dibinkan dengan ayah sebenar dia. Sebab saya biasa tahu jumpa seorang ni, kita sebelum kita sign nikah kan, sebelum kita cop nikah, kalau anak perempuan lah, kita akan lihat dulu cukup tak 6 bulan, lebih 6 bulan, mana antara tarikh nikah mak ayah dia dengan lahir anak tu. Saya tengok cukup lah 9 bulan, cukup. Kemudian abang ipar dia bagi tahu saya, Ustaz, anak ni yang nak berkahwin ni, dia lahir dia ada dalam perut ibu dia sebelum ibu dia berkahwin dengan bapak dia. Jadi mak dia dah mengandungkan dia sebelum berkahwin dengan bapak dia. Saya tanya dia, betul tak? Dia kata mungkin betul lah. Saya kata ini bukan mungkin, saya nak tahu betul ke tak, dua je. Sekali rupanya ayah mertua dia ada sekali, dia kata betul, memang dia ni. Okey, lepas tu saya tanya dia sekali, dia pun okey, maknanya betul lah. Sebab kalau dia diam, dia tak bagi tahu saya perkahwinan anak tu, sebab yang menikahkan anak tu adalah ayah tu. Ayah tu jadi wali, hukumnya tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab anak tadi ada dalam kandungan ibu dia sebelum ibu dia berkahwin. Sebab kita mana nak tahu, kita tengok aja, kita tengok dari segi zahirnya sah lah, sebab dia lahir 9 bulan lepas ayah dia berkahwin dengan mak dia. Cumanya atas pengakuan dia. Bila selamat, abang adik ipar dia bagi tahu. Kalau adik ipar dia tak bagi tahu, dia pun duduk diam macam tu je, maka hukumnya tak sah tu. Perkahwinan tu tak sah. Bila sebab seseorang yang mana perkahwinan dia anak dalam kandungan lahir kurang daripada 6 bulan, maka anak ayah tersebut tak boleh jadi wali. Ataupun lebih 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, ataupun lebih 9 bulan, ayah tak boleh jadi wali juga sekiranya ayah dia buat pengakuan yang mana anak tersebut lahir sebelum dia berkahwin lagi. Jadi kalau dia tak bagi tahu, tak sah perkahwinan tu. Sebab susunan wali ni antara yang berat sebenarnya, susunan wali. Sebab kalau kita langkau satu, maka tak sah. Kalau ayah masih hidup tapi yang menikahnya datuk dia, maka tak sah. Melainkan ayah dia mungkinlah hilang pergi mana, dah selidik semua dah hilang. Kalau dah hilang, bolehlah kita lompat kepada wali yang berikutnya. Tapi kalau wali tu enggan, dia tak nak, ayah duduk satu rumah dengan dia je, cuma ayah tu tak nak. Bila ayah tak nak ni dipanggil wali enggan. Bila wali enggan ni, kalau proses undang-undang dia kena bicara dulu lah. Bicara dulu
hakim akan tanya juga sebab apa wali tak setuju. Kemudian kalau hakim tengok okey, sebab-sebab ini yang ayah tak setuju, jadi pada ketika itu hakim buat keputusan guna wali hakim, maka boleh guna wali hakim. Wali hakim ni dia punya apa, kuasa dia besar sikit. Dia boleh nikahkan. Cuma wali hakim ni kalau tak salah di negeri Selangor ni ada dalam 52 orang aja. Di negeri Selangor. Maksud saya negeri Selangor ni semua sekali lah. Daripada Kuala Selangor, Sabak Bernam, Gombak, semua sekali. 52 orang aja. Dia tidak boleh guna nama bapak dia. Anak yang tak sah taraf tak boleh guna nama bapak dia. Kalau guna nama bapak dia, bila berlaku kematian, dia akan mewarisi harta ayah dia. Sedangkan dia tak ada hak untuk mewarisi harta ayah dia. Maksud dia telah mengambil hak orang lain. Jadi sebab tu, kalau dia bukan anak yang sah taraf, kita tak boleh bin dengan ayah dia. Sebab dia anak yang tak sah taraf. Kalau dia buat juga, dia punya implikasi besar. Implikasi dia macam saya bagi tahu tadi. Kalau ayah dia tak bagi tahu sampai ke sudah anak tu adalah anak tak sah taraf, perkahwinan tak sah, ayah dia jadi wali, tak sah. Sepatutnya dia kena menikah melalui wali hakim. Bukan boleh ayah dia, bukan boleh datuk dia, adik-beradik dia, tak. Dia kena wali hakim. Jadi kalau ayah dia berdiam diri, ayah dia diam diri, ayah dia nikahkan je, maka tak sah. Kalau berlaku kematian, anak yang kata tak sah taraf tadi mewarisi harta pusaka ayah dia, dia telah mengambil bahagian orang lain. Sebab tu dia punya implikasi besar. Lebih baik bin kepada orang lain. Dan kita perlu bagi tahu dia juga supaya dia tahu bila berlaku kematian ayah dia, dia tak ada hak langsung harta tu. Kalau dia ambil, maka berdosa besar sebab mengambil bahagian orang lain. Nak jaga aib ni sebab dia bukan masalah aib tau. Kalau aib bukannya salah dia, salah mak dan juga bapak dia. Jadi cuma dia apa kita panggil, malu sikitlah, aib sikitlah, malu. Tapi kalau nak bin kan bolehlah binkan dengan nama apa, Abdullah, Abdul Rahman ke, nama-nama lain, Abdul apa, Fattah. Boleh kita nak bin dengan nama-nama tu, dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena bagi tahu juga supaya di akhir nanti dia kena tahu bila berlaku kematian dia tak ada hak langsung untuk menuntut harta walaupun satu sen. Terutama anak perempuan kena bagi tahu dia, ayah dia tak boleh jadi wali dia. Kalau jadi wali tak sah, dan dia kena terimalah perkara tersebut. Saya nak baca dalil dia, dalil dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahagian aurat perempuan ni, yang menyatakan kita kena jaga batasan aurat, bahagian atas, kiri, kanan dan juga bawah pakaian, bawah baju ataupun bawah telekung, tak termasuk bawah kain atau bawah seluar lah yang dilihat daripada bawah. Sebab hadis agak panjang sikit, daripada Ubadah bin Samit, dia kata kami semayang, kami datanglah kepada Jabir, iaitu anak kepada Abdullah, Jabir bin Abdullah. Kami semayang belakang Nabi. Kain kami ni ialah kain kami bila agak besar kain. Jadi lepas semayang Nabi beri teguran dia, ikat kain tu. Ikat. Kalau kain yang longgar, kena ketatkan, ikat supaya jangan bila kamu rukuk nampak aurat kamu. Bila kamu pakai kain yang besar. Ataupun ikat bahagian pinggang, ikat. Jangan biarkan dia terbuka. Macam kita pakai kain ihram lah. Kain ihram selalu kita akan pakai kain ihram tu atas daripada pusat. Yang atas ni kadang-kadang dia terbuka bila longgar,
kita rukuk akan nampak bawah. Bila kita tak ikat, kita tak balut ketat lah, dia akan nampak daripada atas, nampak aurat kita. Tapi selalu kain ihram kita akan pakai atas pusat. Lebih berhati-hatilah kita pakai atas pusat. Jadi Nabi beri teguran. Nabi kata, kalau kamu nak semayang, kain tu jangan bagi dia kembang, makna ikat dia. Kalau tak boleh ikat, sebab pendek ke apa, maka kamu letak kat pinggang kamu, tutup bahagian pinggang. Itu pun cukup okey. Cuma jangan biar kembang. Kalau kembang boleh, tapi pastikan tak nampak aurat lah. Macam perempuan lah, dia nak pakai telekung semayang, kemudian dia nak pakai baju dalam t-shirt ke, dia nak pakai baju singkat ke, baju lengan pendek ke, terpulang lah. Tapi pastikan telekung semayang dia tu ketat. Maksud ketat tu, jangan bila dia semayang, bila dia rukuk ke atau sujud, mana tak boleh nampak bahagian bawah telekung tu. Kalau dia ketat sikit, sendat sikit, telekung semayang, dia tak boleh nampak lah bahagian bawah tu. Bukanlah maksudnya wajib kena tutup aurat bahagian dalam telekung perempuan semayang. Kalau pakai telekung tak tutup aurat dalam pun tak apa. Pastikan telekung tersebut tak boleh dilihat daripada bawahnya. Tidak nampak aurat daripada bawah. Okey. Saya kira cukup sekadar itulah. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan dalam membicarakan aurat lah. Sebenarnya aurat ni banyak, laki dengan laki, laki dengan perempuan, kemudian perempuan dengan perempuan. Kita baru bincang satu bahagian pertama. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.